Apa itu kejuratihan? Okey, kejuratihan dia ada latihan, ilmu, kejuratihan, kemahiran. Untuk latihan ni, kita akan dedahkan juratihan ni dengan proses latihan yang terancang. Untuk ilmu, pembelajaran dan motivasi atlet. Untuk kejuratihan, lebih pada fizikal, teknik, teknikal, psikologikal. Untuk kemahiran, macam mana untuk merancang, mengurus, melatih dan menilai. Sebagai seorang jurulatih, komponen-komponen ini sangat penting untuk seorang jurulatih itulah. Okey, macam mana jurulatih ni nak menjadikan satu proses latihan yang terancang dengan dia punya kesesuaian fizikalnya, dengan dia punya pemakanan sukanya, dengan dia punya psikologi sukanya. Okey, ini apa yang akan didedahkan kepada jurulatih-jurulatih lah. Kepentingan kejuratihan, apa yang pentingnya pada latihan ni? Prinsip latihan. Kalau ikut prinsip latihan ni ada 7. 7 prinsip latihan. Tapi dia tak akan terangkan saja. Prinsip latihan ni dia akan terangkan banyak dekat soalan fizikal. Kalau ikut prinsip latihan ni ada 7. Dia ada individualisasi, dia ada pengkhususan, dia ada ansur maju, dia ada kebolehbalikan, reversibility, dia ada keseimbangan, dia ada pemulihan dan rehat, dia ada variasi. Ini adalah jenis 7 prinsip latihan yang seorang jurulatih kena tahu. Bila dia nak buat satu program latihan ni, 7 prinsip latihan ni mereka kena master dan mereka boleh susun jadual latihan mereka ni mengikut kepada prinsip-prinsip latihan ni. Ini saya ambil contoh secara general je lah. Apa itu prinsip latihan, okey? Aplikasi ilmu sains sukan. Macam mana seorang jurulatih dekat luar sana nak apply sains sukan ni, okey? Dia tak ada kata tuan-tuan belajar ni nak jadi saintis pun. Macam mana kita nak apply? Contohlah kalau tiba-tiba tuan-tuan dan puan-puan ni jadi jurulatih bola. Okey? Jurulatih bola kampung je. Kampung je, Liga Amatur. Tapi tiba suddenly player tuan-tuan dan puan-puan ni kena hamstring pull ke, kena injured lutut kan. Tuan sebagai seorang jurulatih yang dah mendalami ilmu sains sukan boleh menjadi seorang panggil macam first aider lah. Boleh menjadi orang yang pertama untuk memberi rawatan. Tu dia tak perlu sampai kita pandai pun untuk merawat. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Kalau contohlah tiba-tiba hamstring pun, apa sebagai seorang jurulatih kita nak lakukan. Okey. Janganlah tiba-tiba bila terjadi situasi macam tu kita jadi blur. Perasan tak? Siapa tengok bola antara Finland lawan dengan Denmark kan? Tengok tak bola sepak tu? Apa yang terjadi kepada Christian Eriksen? Dia mengalami cardiac arrest. Cardiac arrest ni maksudnya jantung dia tiba-tiba gagal untuk berfungsi. Cardiac arrest dan juga heart attack is different thing tuan-tuan. Cardiac arrest ni lagi bahaya daripada heart attack. Cardiac arrest ni berlaku apabila elektrisiti kat jantung kita ni tiba-tiba dia stop. Jantung kita ni tiba-tiba terhenti macam tu je. Tiba-tiba dia stop, kita terus collapse. Apa yang terjadi kepada Eriksen ni, tiba-tiba dia collapse, jatuh. Dan tengok tak apa dia punya kapten pasukan buat. Kapten pasukan dia terus pergi minta bantuan, pergi kepada Eriksen, betulkan kedudukan dia sebab tak nak dia tergigit dia. Bila dia, lidah kita ni kadang-kadang orang ada kancing, pernah dengar kancing lidah. Dia tergigit lidah dia. Dia betulkan kedudukan kepala tu supaya tak berlakunya kancing lidah tu dan lidah dia tak termasuk ke dalam tau. So that's why pentingnya knowledge tu. Knowledge tu macam mana nak buat CPR. So itu salah satu lah berlakunya cardiac arrest. Itu juga saya nak tekankan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Bila badan kita dah sampai level kita dah tak boleh nak adapt dah. Itu kalau ikutkan mereka bertanding di salah satu the high level lah, Euro 2020. Maksudnya high competitive football competition. Dekat Euro 2020 ni maksudnya player-player yang pergi bertanding dekat Euro 2020 ni, dia punya level tu dah dah professional. Dia orang dah melalui screening kesihatan yang baik dan proses latihan yang baik. So maksudnya performance dia orang ni sebenarnya dah fit. Tetapi masih berlakunya keadaan-keadaan berlaku macam ni. Sebab apa? Body mereka tu mungkin overuse. Kita tak tahu. Kita rasa kita fit sebenarnya. Tapi sebenarnya kita penat. Kita penat dengan aktiviti. Saya ambil contoh lah. Macam dulu lah trend. Macam even saya sekalipun, saya main bola sepak kan. Saya kerja daripada pagi sampai petang. Daripada pukul 8 sampai pukul 6 petang, balik rehat. Malam saya pergi main bola. Pernah dengar tak cerita yang tiba-tiba tengah main futsal, mati mengejut. Inilah berlaku. Sebab apa? Badan kita ni tak cukup rehat. So tuan-tuan dan puan-puan,
Nak buat aktiviti boleh. Tetapi tengok kemampuan badan kita. Kalau badan kita dah penat, dah tak mampu nak buat aktiviti tu, kalau kata kena rehat, rehat. Jangan paksa. Okey? Tak ke mana pun tuan-tuan dan puan. Kalau kita hari tu kata, contoh hari-hari kita berlari, hari-hari kita jogging. Kalau satu hari kita rehat, tak akan ganggu pun. Sebab apa, kita kena ingat. Itu ya perisiatan tu. Reversibility tu. Kalau kita dah berlari 6 hari, kita rehat 1 hari, dia tak akan ganggu pun kita punya performance. Tapi kalau kita berlari 3 hari, kita rehat 4 hari, itu akan ganggu performance. Tak boleh lah. Lain lah tu. Tetapi kena ada masa rehat untuk diri kita supaya diri kita direhat. Rehat yang paling easy adalah tidur lah. Tidur yang cukup akan membantu badan kita untuk rehat secukupnya. Jaga pemakanan, aktiviti-aktiviti fizikal yang bagus. Dekat rumah tak semestinya kita pergi bersenam. Tak mestinya kita pergi jogging. Buat aktiviti-aktiviti fizikal pun dekat rumah, basuh kain ke, jemur baju ke, tanam pokok ke, itu semua aktiviti fizikal. Bila berpeluh je, dia bagus untuk kesihatan. Okey? Penguasaan teknik. Okey, macam mana seorang jurulatih ni nak menguasai teknik. Bila dia main sukan dia tu, dia tahu. Sebab kena ingat kadang-kadang seorang jurulatih yang baik ni, dia tak pandai pun nak main sukan tu. Kadang-kadang ada jurulatih ni, dia pandai melatih. Tapi bila kita suruh dia tendang, dia tak boleh pun tendang macam mana dia nak tendang tu. Sebab apa? Dia bukan player pun. Dia bukan player, dia bukan pemain. Tetapi dia tahu macam mana nak tackle atlet, dia tahu macam mana nak melatih. Dia tahu macam mana nak bercerita daripada segi teori dan fizikal, macam mana nak buat teknik tu. Tetapi kena ingat juga, tak semestinya atlet kebangsaan boleh jadi boleh jadi jurulatih yang baik. Walaupun dia dah main sampai level profesional, dah menang pingat macam-macam, bila sampai dia nak melatih, kadang-kadang ada yang tak boleh melatih pun. Sebab dia tak pandai. The way dia nak communicate, the way dia nak menyampaikan arahan, tak boleh. Itu different dia. Jurulatih ni tak semestinya kata semua orang jadi jurulatih. Tak semestinya semua orang boleh jadi jurulatih. So kalau tuan-tuan dan puan ada kelebihan tersebut, it's good lah. So tapi benda tu kita boleh train. Kita boleh train diri kita. Macam saya sekarang ni. Dulu saya tak pernah. Macam kita sekarang ni semua. Dulu semua khusus secara fizikal. Sekarang ni kita nak kena adapt. Kita buat secara atas talian. Kadang-kadang saya buat lawak, tuan-tuan tak gelak pun saya tak tahu. Saya gelak lah seorang-seorang. Klik kan. Nasib baik nampak muka je. Kalau tak nampak muka, apa aku buat ni? Diorang gelak tak gelak kan. Tapi nak tak nak, kita kena teruskan juga. Sebab ini adalah salah satu. Itu yang keluar emoji tu. Ambil hati saya lah tu. Dia keluar emoji je. Tapi muka dia tak gelak pun. Itulah contoh-contohnya saya nak tunjuk kata kan. Macam mana kita nak adapt dengan situasi kita sekarang ni. Okey, menjauhi kecederaan. Seorang jurulatih ni dia tahu macam mana nak make sure atlet dia bila dia bersukan nak avoid daripada berlakunya injury. Okey? Merancang latihan yang tepat. So sebagai seorang jurulatih ni, tuan-tuan dan puan-puan kena rancanglah. Macam saya cakap tadi lah, bila priorisasi ni, dekat mana general preparation, dekat mana specific preparation, kat mana pre-competitive, kat mana competitive. Ini adalah fasa-fasa dalam priorisasi. So dalam general preparation ni, apa yang kita perlu buat? Mungkin kita akan develop stamina, develop body strength dekat general preparation ni. Bila kita pergi kat pre-competitive, kita akan pergi lebih kepada sukan kita. Kalau contohnya dia main bola sepak, dia lebih kepada kemahiran bola sepak. Kalau dia olahraga, kalau dia main acara hurdle, dia akan banyak pergi pada spesifik hurdle dia. Bila masuk pre-competitive, mereka ni akan rancang satu program latihan yang dah hampir dengan pertandingan. Mungkin dia orang akan buat time trial. Ini pre-competitive lah, time trial. Bila sampai kat competition, apa yang perlu dilakukan? Daripada segi pemakanan, daripada segi persediaan fizikal. Itu seorang jurulatih, itu fasa-fasa yang mereka perlu lakukan untuk jadi seorang jurulatih yang baik. Okey, boleh? Mengelakkan kejadian-kejadian negatif. Okey, macam inilah. So, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai seorang jurulatih, kena tahu apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Macam saya cakap tadi lah, doping. Sebagai seorang jurulatih yang baik dan beretika, mereka tidak menyarankan atlet mereka ambil benda-benda terlarang lah. Jangan pula kita ni, kita pula influence kita punya atlet ambil bahan-bahan terlarang. Sebab apa? Sebab kita nak achievement cepat. Sebab kadang-kadang kena ingat, ada jurulatih ni, ini general ada jurulatih ni, dia buat macam tu sebab apa? Sebab nak kekalkan kedudukan dia kat situ. Bila dia ada achievement, orang nampak dia punya kontrak disambung. Faham maksud saya? Tetapi dia tidak, daripada segi etika dia tak ada lah. Sebab apa? Dia buat dengan satu benda yang tidak baik, benda negatif. Tak kantoi tak apa tuan-tuan dan puan-puan.
Kalau kantor macam mana? Kalau kantor habis lah. Kena ingat ini saya cerita kalau atlet lah. Kalau mana-mana atlet yang positif doping, atlet tu akan dihukum, akan disanction lah. Contohlah, kalau atlet tu didapati positif doping, mereka akan digantung selama 4 tahun. Dan atlet tu dia tak boleh nak salahkan jurulatih dia tau. Oh, ini saya tak tahu, jurulatih saya bagi makan. Sebab kena ingat, apa-apa yang masuk dalam badan atlet tersebut adalah tanggungjawab atlet tu. Atlet pun yang kat sini ada atlet ada atlet kan. Atlet kena ingat apa-apa yang tuan-tuan puan-puan makan yang dapat daripada mana-mana pihak adalah tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Tuan-tuan dan puan-puan kena pastikan apa yang tuan-tuan dan puan-puan ambil itu adalah benda-benda yang baik, benda-benda yang bukan bahan-bahan terlarang. Sebab once you telan, benda tu ada dalam badan dan didapat bila doping dan didapati positif, tuan akan dikenakan tindakan. Tetapi tuan boleh cakap jurulatih yang bagi dan jurulatih tersebut akan disiasat, dan jika terbukti bersalah, jurulatih tersebut pun akan dikenakan tindakan. So kena ingat bila dah kena sanction dalam wadah ni bila dah kena ban, contoh dah ban 4 tahun, jurulatih mana-mana jurulatih yang dah di-ban 4 tahun, mereka tak boleh terlibat langsung tau. Tak boleh terlibat langsung. Contohlah kata tiba-tiba dia nak duduk tepi je kan, masa dia dah tak boleh berlatih sebab dia kena hukum, dia pergi je duduk ajar-ajar macam tu. Tak boleh tuan-tuan dan puan-puan. Kalau ada orang report, ada mana-mana doping control officer ni dapat report yang mengatakan coach ni masih terlibat dengan sukan tersebut, sanction tu mungkin boleh disambung lagi. Masih boleh dikenakan hukuman lain. So maksudnya ibarat macam ni lah, bila kena doping je 4 tahun, ibarat macam habislah performance tu, habislah sukan tu, habislah atlet tu, macam tu. Okay? So make sure jurulatih supaya tak buat benda-benda yang negatif. Jaga etika sebagai seorang jurulatih. Okey, gaya kejuratihan. Gaya kejuratihan ni lebih pada communication. Dia ada 3 jenis. Dia autokratik, laissez-faire, demokratik. Sekarang waktu untuk saya bertanya. Saya nak kali lebih pada tanya. Ready Saya akan pick up je siapa yang saya rasa saya nak tanya. Saya nak tanya pendapat tuan-tuan dan puan-puan. Apa itu autokratik? Apa tu laissez-faire? Apa itu demokratik? Okey, saya nak tanya. Cik Freddy. Siapa tu? Ya. Saya Puan Wahyu Saya Puan? nak tanya Puan Wahyu. Okey. Saya nak bertanya sedikit tentang pentingnya kejuratihan yang betul. Salah satunya adalah tentang burnout. Boleh Cik Freddy terangkan secara detail apa itu burnout, dan juga adakah kemungkinan, contoh saya ragulah, atlet Sukma yang memang sebelum ni aktif dan sekarang ni dah hilang daripada pesada sukan, mungkinkah mereka tu mengalami satu burnout yang boleh kita kategorikan? Okey, terima kasih Puan Wahyu. Okey, ini daripada persepsi saya, burnout tu apa Burnout ni berlaku apabila seseorang atlet tu, dia punya performance, dia dah stagnan. Dekat situ je. Dia dah tak boleh nak pergi mana dah. Dia training macam mana pun, dia dah burnout. Dia punya performance dekat situ saja. Kenapa berlakunya burnout ni? Dia tengok juga apa kita punya perancangan latihan. That's why saya kata pentingnya dekat prinsip latihan tersebut. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan belajar lebih lanjut lagi pasal prinsip latihan ni dalam soal yang fizikal. So, bila prinsip latihan ni tak di-apply secara menyeluruh, secara betul, burnout ni boleh berlaku. Contohlah, kita buat training yang sama je. Apa akan berlaku kat atlet kita? Bosan tak? Bosan. Bila kebosanan berlaku, akan berlakunya burnout pada atlet kita. Sebab apa? Kita punya training tu tak ada perubahan, tak ada unsur maju. So, untuk melahirkan satu atlet yang berjaya, prinsip-prinsip latihan ni sangat penting supaya kita punya training program ni sentiasa ada variation, ada variasi. Ada contohlah, apa cara kita nak buat aktiviti latihan kita tak bosan. Kadang-kadang ada jurulatih kat luar sana tu, dia orang suka terapkan mini game, betul tak? Mini game. Buat mini game. Tapi kena ingat kalau kita nak buat mini game ke apa, tak ada masalah, boleh. Tetapi kena ingat apa objektif training kita pada hari itu. Kalau mini game, kalau kita punya objektif training kita pada hari itu adalah untuk kita develop cardiovascular. Untuk kita develop cardiovascular atlet kita kan. Kita buat mini game yang boleh develop cardiovascular. Faham tak maksud saya? Buat sesuatu aktiviti ataupun permainan tu yang bila dia orang main, dia orang boleh develop cardiovascular. Dalam waktu yang sama, dia orang boleh improve komponen-komponen kecergasan yang lain.
dalam tak sedar sebenarnya, atlet tu sebenarnya dia ingat, oh hari ni coach aku bagi aku main je. Aku tak payah training. Dia orang tak sedar. Sebenarnya bila kita suruh dia buat mini game, dengan mini game sebenarnya kita dah letak satu objektif kat situ. So sebagai seorang jurulatih yang baik, you kena tahu macam mana you nak tackle. Oh training hari ni you tengok bila datang je training kan, you tengok muka atlet you lemau je. Inilah penting ni. Adakah you seorang coach yang autokratik, ada laissez-faire ataupun demokratik. Hari ni tak kisahlah muka kau lemau ke, kau sakit ke, kau ikut cakap aku. Kau buat apa yang aku suruh saja. Kau sakit ke, pergi mati ke kau, aku tak tahu. Yang penting hari ni kau kena lari 400 meter 10 kali habis. Faham tak? Itu autokratik maksudnya. Tak ada dah nak dengar-dengar, tak ada dah nak tengok keadaan atlet. Ikut dia je. Ini bukan saya tanya orang, ini saya jawab sendiri lah ni. Tak nak saya nak tanya orang. Saya nak tanya orang, tak kira. Saya nak tanya orang, okey? Okey, Puan Wayu boleh terima apa saya cakap tu? So, nanti yang untuk burn out tu Puan Wayu boleh tanya lagi lanjut, lagi dalam dekat sesi suara yang fizikal. Kenapa burn out tu terjadi? Macam saya cakap lah, prinsip latihan tu penting. Okey, boleh Puan Wayu? Boleh, Cik. Terima kasih. Okey, saya nak ambil siapa Saya nak tengok siapa santai-santai sikit ni. Tak payah nak tutup muka. Tapi pandai yang ni, yang tak buka kamera ni. Padahal saya dah cakap buka kamera kan. Yang bagi alasan dia punya kamera tak apalah. Okey, jap. Saya nak cari siapa dulu. Zubair. Rambut tu dah handsome. Okey. Apa tu autokratik, Mr. Zubair? Bagi cuba terangkan sebab autokratik. Hello. Okey, dengar. Jadi dengar tak? Okey, dengar. Okey. Cik Fedi nak tahu yang mana autokratik ke laissez-faire? Autokratik. Okey, autokratik ni basically dia one way communication lah. Dia lebih kepada bagi arahan. So communication in between jurulatih dengan atlet tu dia lebih terapkan kepada pilihan jurulatih yang hanya disampaikan supaya atlet tu follow order. Betul. Dia basically semua arahan tu diberi oleh jurulatih lah. Voice untuk atlet ni kurang sikit daripada atlet tu boleh bagi pandangan ataupun pengurusan dan juga pengolahan latihan tu sendiri. Okey, baik. So maksudnya autokratik ni macam one way communication je lah. So jurulatih tu nak dengar cakap dia je. Macam saya cakap tadi lah. Dia tak nak dengar cakap orang lain. Dia tak nak dengar cakap atlet dia. Okey. Untuk laissez-faire saya nak ambil laissez-faire. Amy Kwan. Mana? Amy Kwan. Ada tak? Ini kita punya atlet kan? Amy Kwan. Walaupun awak tak buka kamera awak, saya boleh tak dengar suara awak. Jangan risau. Saya tetap boleh dengar suara. Hello, morning. Hello, morning. Yes, for laissez-faire, jurulatih akan involve yang minimum at the minimum level lah, and bila only atlet perlukan jurulatih saja. Okey, maksudnya kat sini atlet dengan jurulatih tu masih boleh ada perbincangan. Boleh Boleh bincang, tapi jurulatih akan memberi arahan yang minimum lah. Betul. Bagus Amy Kwan. Tak sia-sia jadi atlet kebangsaan. Bagus. Okay. Thank you. Okay, actually Cik Amy Kwan ni ada one of kita punya national athlete. Okay, thank you because of bersama-sama dengan kita ada inisiatif untuk belajar. Okay, dalam waktu yang sama masih menyumbang kepada negara. Tahniah. Okay, terima kasih atas apa ni? Atas pandangan. Okay, masalah sekarang ni dekat sini tengah blackout. Tapi tak apa, saya boleh buka pakai phone. Sebab saya tak nampak tuan-tuan apa-apa sekarang ni. Inilah pentingnya teknologi. Sekejap Kena buka balik. Sebab saya tak nampak sekarang ni tuan-tuan dan puan. Saya hanya boleh tengok slide dengan tuan ni lah. Tapi saya nak tengok juga siapa ni. Okey, saya nak ambil siapa ni? Jap.
Okey. Saya nak ambil Encik Muhammad Kamal Ruzaman. Encik Muhammad Kamal Ruzaman. Boleh tak bagi pendapat pasal demokratik? Hello, dengar tak Cik Fendi? Okey, dengar. Baik. Alhamdulillah. Dia demokratik Cik Fendi? Demokratik betul. Oh, dia perbincangan, lebih kurang perbincangan dua hala kalau salah tak tolong betulkan. Okey. Jurulatih tu boleh terima pendapat daripada pemain dan pemain tu boleh terima pendapat jurulatih. Betul ke? Betul. Okey. Demokratik ni macam Cik Kamal Zaman cakap lah. Mungkin hari ni tiba-tiba jurulatih tu dia tengok dia lemah. Nampak cerah kan saya kan? Nampak cerah. Saya terima kasih saya punya pengarah ni. Pengarah ni punya dah baik. Dia tolong dekatkan saya punya ni. Pakai apa? Pakai apa panggil ring light tu. Sebab tengah blackout sekarang ni kat sini. Nasib baik saya punya bateri banyak. Okey. Macam Cik Muhammad Kamal Zaman cakap tadi, untuk demokratik ni dia ada two way communication juga, tetapi jurulatih ni kadang-kadang dia boleh accept apa yang atlet dia nak. Contohlah hari ni atlet dia rasa macam penat. Coach, boleh tak kita tukar program kita hari ni? Kita mungkin buat light sikit coach sebab saya rasa badan saya tak sihat. Coach kata okey boleh. Tetapi nak menjadi seorang jurulatih demokratik pun kena faham juga. Sebab kadang-kadang atlet ni akan ambil kesempatan dekat kita. So, you perlu menentukanlah nak jadi jurulatih yang macam mana. Okey? Itu demokratik. Kita pergi slide seterusnya. Saya banyak bercakap, baru di slide 16. Apa sikit lagi. Kita habis 10.30. Saya janji, jangan risau. Saya tak capatikan janji saya, jangan risau. Okey, faktor pemilihan gaya kejuratihan. Kita kena tengok kehendak atlet kita. Macam saya cakap tadi, kalau atlet tu tak sihat ke macam mana, kita tengok macam mana. Umur atlet. Kadang-kadang umur atlet ni memainkan peranan. Kita kadang-kadang tak boleh terlalu autokratik dekat budak-budak yang umur kecil-kecil ni. Sebab apa? Bila budak-budak ni kita terlalu garang, terlalu tegas, kadang-kadang mereka akan takut. Bila mereka takut, itu yang tiba-tiba hari ni datang, esok dah tak datang dah. Faham tak maksud saya? So mereka akan jadi macam takut dengan kita. So apa yang kita boleh buat adalah kita kena sesuaikan kita punya gaya kejuratihan, kita punya communication tu bergantung kepada siapa kita punya atlet tu. Okey, matlamat program. Maksudnya kat sini kita kena tengok. Kalau contohnya kita dah hampir kepada kejohanan, training tu perlu serius. Maksudnya jurulatih ni dia perlu tegaslah dalam training program dia. Sebab dia ada matlamat. Kita tengok matlamat program dia. Dia kata kita dah hampir dengan kejohanan. So training dah tak main-main lagi. So coach ni mungkin dia dah tak boleh demokratik lagi. Dia mungkin kadang-kadang kena autokratik, kadang-kadang kena laissez-faire. Dia bergantung kepada situasi di mana kat mana dia punya matlamat program dia tu. Aspirasi jurulatih. Kadang-kadang aspirasi jurulatih ni kadang-kadang jurulatih ni nak tunjuk diri dia macam mana. Kadang-kadang ada jurulatih tu nak dia kadang-kadang nak hanya menjaga kata aku nak jadi jurulatih yang disukai oleh atlet. Kadang-kadang kita memang disukai oleh atlet. Atlet selesa dengan kita, tetapi kita tak capai matlamat kita pun tak guna. Sebab apa? Kita terlalu berlembut. Untuk menjadi seorang jurulatih yang bagi aspirasi ke apa, kita kena balance. Kita kena balance dalam kita punya training dengan kita punya atlet punya pergaulan. Kita kena balance. Kita tak boleh terlalu ikut atlet kita. Sebab kita jadi seorang jurulatih yang baik, kita kena ada target. Kita kena ada objektif kita. Okey. Falsafah jurulatih. Kita kena ada jadi seorang jurulatih yang ada falsafah. Bukanlah kata falsafah ni ayat nak bunga-bunga, datang hari ni tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada. Dia kena ada target, kena ada satu benda yang dia kena ada role model yang mungkin dia nak ikut. Dia ada satu benda yang dia rasa aku nak jadi macam ni, aku nak jadi jurulatih macam ni, aku nak jadikan atlet aku sampai tahap macam ni. So jurulatih ni dia kena ada falsafah tu. Okey?